lain, kami telah selesai membuat satu laporan polis sebentar tadi berkaitan dengan satu kenyataan balas yang disiarkan oleh yang telah disiarkan oleh The Star semalam. Ia berkaitan dengan kenyataan Timbalan Pengurusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR, iaitu Datuk Wan Ahmad bin Wan Omar yang telah akhirnya mengakui bahawa berlakunya sesuatu yang dipanggil sebagai pengundi hantu, iaitu satu perjuangan yang selama ini di pihak Pakatan Rakyat dan juga NGO-NGO yang menekan bahawa telah berlaku pengundi hantu dalam daftar pemilih. Dan beliau telah membuat satu kenyataan semalam dikeluarkan dalam The Star yang bertajuk "Isi Help Us Purge Clones from Electoral Rule". Ini adalah hasil daripada satu penemuan yang telah kami jumpai dalam laman SPR sendiri, bagaimana berlakunya pertindihan dan juga penipuan dalam IC, kad pengenalan, yang telah menunjukkan bahawa telah berlaku pengundi-pengundi yang dipanggil sebagai pengundi hantu itu dalam daftar pemilih SPR. Dan kita juga telah bukan pada hari beberapa yang lepas kita menunjuki beberapa individu, dan hari ini juga kami telah mendapat maklumat bukan berlaku pada tempat-tempat tertentu tetapi berlaku di seluruh negara, dan kita telah dapat maklumat itu. Dan kes ini kami telah letakkan di bawah Saudara Suhaizan selaku pengerusi Lajnah Mobilisasi Pemulihan Demokrasi dan juga Pemulihan Demokrasi, dan saya rasa untuk jalan-jalan lanjut saya jemput beliau yang terlibat secara langsung untuk menjelaskan apa yang telah kita capai dalam isu yang telah diutarakan ini. Silakan. Dalam kes ini kita dapat bertemu dengan banyak kes sebenarnya, tapi kita hanya keluarkan 3 dulu waktu ini. Di mana kes ini adalah satu IC lama tapi dimiliki oleh 2 individu. Okay. 2 individu ini pula adalah dua identiti ini kita syak adalah orang yang sama. Seperti yang kita tunjuk, antara nama yang disebut itu adalah Murugan anak lelaki Subramaniam dan juga Mariam binti Su. Mereka ni mengundi di Kedah. Dua-dua mereka ni dia ada 2 identiti. Macam Mariam binti Su ni ada 2 identiti, tetapi mempunyai IC lama yang sama, tetapi mempunyai IC baru yang berlainan. Okay? So kita syak dia ni adalah individu yang sama tapi memiliki 2 IC baru. Maksudnya dia memiliki 2 kali hak mengundi dalam negara kita. Itu bercanggah dengan peraturan pilihan raya sebenarnya, dan bercanggah dengan perkara 119 Perlembagaan Malaysia. Jadi inilah yang menyebabkan kita bantah, dan kita yakini bahawa punca masalah ini adalah daripada JPN. Sebab JPN telah mengeluarkan IC yang macam ini. Maksudnya apa yang diterima oleh Mariam bin Su dan juga Murugan ni, ini dia datang daripada JPN. So benda yang salah ini, data yang salah ini telah dikeluarkan oleh JPN. Masalah dia adalah, pertama, JPN salah sebab dia mengeluarkan IC yang tak sepatutnya dikeluarkan. Satu. Yang kedua, bagaimana rekod yang salah ini diterima sebagai benda yang sah oleh SPR. Maksudnya SOP SPR ada masalah. SPR mempunyai SOP di sendiri, dan saya syak bahawa dia cuai dari segi mendaftarkan sesuatu yang salah daripada JPN. Dia tak boleh terus terima daripada JPN data itu terus dia daftar. Dia kena verify dulu betul atau tidak. Tapi dia terima sepenuhnya daripada JPN, dan data itu ternyata data yang tidak benar. So dan dia telah daftarkan. Dan sekarang masalah dia adalah bila dia dah masukkan mengikut Seksyen 14 peraturan pilihan raya, tidak mudah untuk keluarkan daripada daftar pemilih itu. Itu dipanggil sebagai prima facie. Maknanya data yang ada itu ada prima facie, dia ada hak. Masalahnya macam mana sekarang ni SPR nak keluarkan daripada daftar pemilih ni? Mana satu nak keluarkan, satu apa hak dia nak keluarkan? Ini menjadi masalah kepada SPR untuk keluarkan. Sebab tu walaupun kita dah raise up benda ni kepada media, tapi setakat ni SPR tak boleh keluarkan. Sebab saya rasa SPR menghadapi masalah apa hak dia untuk keluarkan perkara tersebut. Ini antara yang menyebabkan, maknanya di situ ada ruang di mana kita berpendapat bahawa ruang inilah yang menyebabkan apa yang saya sebut selalu, bahawa dalam pilihan raya di Malaysia ini ruang manipulasi ini terlalu banyak dan ianya mudah digunakan oleh golongan yang berkepentingan
untuk memenangi pilihan raya ni. Itulah saya konsisten dengan kata bahawa pilihan raya di negara kita ini penuh dengan manipulasi, penuh dengan ruang manipulasi. Saja, Allah Allah. SPR yakin bahawa penggunaan biometrik yang diumumkan sekarang ni boleh mengatasi SPR yakin, tapi sebenarnya saya rasa SPR tak faham masalah sebenarnya. Sebenarnya adalah biometrik ini boleh dilaksanakan dengan syarat bahawa data yang ada pada SPR itu telah dikemas kini. Maknanya sudah ada data yang benar-benar sahih, baru kita boleh laksanakan biometrik. Okey, saya bagi tahu. Macam Mariam Mensu, dia ada 2 kad penalan. Maknanya dia boleh mengundi di 2 tempat. Dan benda tu boleh accept oleh biometrik. Biometrik boleh accept sebab dia memiliki 2 IC. So dia pergi satu tempat, mengundi pakai IC pertama dan dia boleh mengundi dengan IC yang kedua di tempat lain. So bila check dalam biometrik, biometrik tak akan dapat mengesan bahawa itu satu kesalahan kepada Mariam Mensu. Kepada saya biometrik ini satu idea yang tidak praktikal waktu ini. Saya tak kata sepanjang masa. Baik, maknanya biometrik pada waktu ini tidak sesuai dilaksanakan sebab kemampuan dari segi infrastruktur tidak mencukupi. Saya bagi contohnya, bila kita cakap biometrik, dia mesti membuat sistem online di mana database sepusat mesti dibuat. Okey, untuk menyimpan semua data-data tersebut. Maksud dia, data semakkan daripada Sarawak, Sabah, Kelantan, Terengganu, seluruh negara akan sepusat di Kuala Lumpur. Dalam keadaan infrastruktur di negara kita, maknanya ada setempat tidak ada talian internet, tak ada talian telefon, even tidak ada berkelan elektrik di Sabah dan Sarawak, tidak ada line komputer. Macam mana dia nak buat secara online sampai ke Kuala Lumpur? So ini adalah masalah. Jadi kalau tidak ada online, mungkin dia akan buat stand alone PC. Maksud stand alone PC itu dia tidak online kepada pusat. Kalau tak ada kalau buat stand alone ni, maknanya dia decentralized, dia tidak ada sepusat, itu lebih mudah menipu sebenarnya. Inilah saya kata bahawa cara ini tak praktikal sebab dari segi infrastruktur, kemampuan telekomunikasi sendiri, probab perkara ini tidak mampu pada tahap sekarang inilah. Unless pertamanya kalau katakan data pemilih telah selesai, kita ada integriti dalam SPR dan infrastruktur telah mencukupi, barulah pada masa itu kita boleh review balik sama ada menggunakan biometrik atau tidak. Jadi waktu ini untuk menghalang daripada pertindahan pengundi ini, cara yang paling praktikal dan murah, lebih kurang dalam harga 4 juta adalah dawat kekal dibandingkan dengan 40 juta kos yang terpaksa ditanggung untuk melaksanakan sistem biometrik ini. Dari segi undang-undang, segi perlembagaan, sama ada biometrik ataupun dawat kekal, SPR mesti membuat amendment di parlimen tentang beberapa perkara. Contohnya, bagaimana kita nak memaksa seorang itu mesti melalui proses biometrik ataupun melalui dawat kekal. Dia mesti ada proses undang-undang. Maksud dia, kalau orang tu tidak mahu, dia against dengan peraturan ini, apakah dia satu kesalahan ataupun tidak? Okey, katakan seorang itu dia tak mahu melalui proses biometrik ataupun tidak mahu melalui proses dawat hitam. Apa yang hak kepada SPR untuk menghalangnya? Dia ada right dari segi perlembagaan 119 nyatakan bahawa dia berhak untuk mengundi. Tapi dia kata tidak semestinya saya perlu melalui proses biometrik ataupun dawat kekal. Mana tidak ada undang-undang yang menyatakan bahawa seseorang pengundi itu mesti melalui proses ini. Ini masalah dia. Maknanya dua-dua, sama ada biometrik ataupun dawat kekal, kerajaan kena buat satu peraturan di parlimen tentang perkara tersebut. Kita buat siasatan hari ini, kita nak polis siasat. Yang pertamanya tentang laporan benar atau tidak berlakunya kedudukan IC yang telah kita sebut sebelum ni lah, IC betina dan sebagainya. Yang keduanya kita minta sekiranya perkara itu polis siasat betul dan berlaku penyelewengan, contohnya di pihak JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, maka kita minta siasatan itu bukan sekadar siasatan untuk mengesahkan, tetapi termasuk untuk mengambil tindakan kepada pegawai yang terlibat. Kita banyak dengar isu bagaimana IC yang dikeluarkan kepada pendatang tanpa izin dan sebagainya. Kita nak perkara ini mesti diteliti dengan betul dan polis siasat, dan kita akan follow up susulan dengan keputusan siasatan insya-Allah dalam masa terdekat. Sebenarnya pertindahan IC ini satu masalah yang serius. Ya. Apa maksudnya? Kalau ada dengan mudah untuk mengeluarkan IC, satu orang boleh memiliki 2 IC, maksudnya negara kita dalam keadaan terancam. Sebab kita dengan mudah memberikan IC kepada orang-orang tertentu. Satu orang di negara kita mesti memiliki 1 IC. Kalau dia memiliki 2 IC, apa maknanya?
Maknanya negara kita dalam keadaan terancam. Maknanya dari segi hak untuk menjadi warga negara kita terlalu mudah sampai boleh berlaku kesilapan macam tu. Ini serius sebenarnya. Sebab itulah Dewan Pemuda Kuala Pusat yang diwakili oleh Saudara Faizi buat laporan kepada polis. Ini masalah serius dalam negara kita. Dan kalau kan data pemilih itu satu data pemilih yang diragui, bagaimana kita mahu adakan satu pilihan raya menggunakan data yang diragui? Ini satu yang serius lagi. Satu serius kepada JPN, satu lagi serius kepada daftar pemilih SPR itu sendiri. Okey, terima kasih. Okay.